Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang mengikuti webinar yang dilangsungkan pada waktu ini, iaitu webinar Silang Budaya dalam Seni Persembahan Tradisional yang dianjurkan oleh Jabatan Warisan Negara. Anda bersama dengan saya Hani Hamid waktu ini selaku moderator bagi sesi pada kali ini. Kalau kita boleh kongsikan terlebih dahulu mukadimahnya berkaitan dengan budaya dan adat Resam yang semestinya merupakan ciri yang cukup istimewa sebuah negara yang menjadi asas kepada pegangan dan kepercayaan masyarakat setempat. Malaysia sendiri memangnya terkenal sebagai sebuah negara yang bermasyarakat yang terdiri daripada pelbagai budaya dan adat Resam, dan keunikan ini pastinya membawa kepada silang budaya antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia, dan hal ini termasuklah juga ataupun silang budaya dalam seni persembahan tradisional Malaysia. Sehubungan itu, webinar ini akan mengetengahkan kepada khalayak berkenaan dengan silang budaya dalam seni persembahan tradisional yang terdapat di Malaysia. Dan tentunya topik sehebat ini tidak akan berjaya kalau tidak mempunyai panel-panel yang hebat, dan kita rasa cukup berbesar hati bersama dengan panel kita pada hari ini yang kita jemput khas bagi sesi webinar pada kali ini, iaitu yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan Profesor Teknologis Dr. Rusa Abdul Rahim yang merupakan Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, dan kita ada panel yang kedua Dato' Andre Ko, penggiat seni, dan juga Dato' Ramli Ibrahim, Warisan Kebangsaan Orang Hidup ataupun WAKO. Assalamualaikum dan salam sejahtera ke semua ahli panel kita. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya. Baik, pertama sekali tentunya kita akan mulakan terlebih dahulu mukadimahnya, perkenalkan setiap panel kita ini dengan berkongsi latar belakang, dan kalau kita boleh mulakan terlebih dahulu bersama dengan Profesor Teknologis Dr. Rusa Abdul Rahim yang merupakan profesional teknologis ataupun ahli teknologi profesional seni reka bentuk dan teknologi multimedia kreatif yang merupakan Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Mana difahamkan sebelum menyertai Aswara, Profesor Rusa telah berkhidmat selama lebih 30 tahun dan seorang yang berpengalaman luas serta mempunyai kepakaran di dalam industri seni kreatif, dan pernah memegang jawatan sebagai Dekan Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka Universiti Teknologi Mara UiTM. Selain itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai pekerja grafik di perusahaan automobil Nasional Semberhad Proton, dan juga merupakan pemegang ijazah Dr. Falsafah PhD dalam bidang reka bentuk web dari University of Brighton United Kingdom, dan juga ijazah sarjana dalam bidang Communication Design dari Pratt Institute New York, Amerika Syarikat. Dan kalau kita melihat kepada susun galur penceritaan Prof sendiri kan, memang pengalaman cukup banyak dan banyak juga menerbitkan beberapa penulisan yang begitu kreatif dan menjadi rujukan di mana-mana sahaja dalam bidang ini. Jadi ini pastinya merupakan satu peluang kita untuk mendapatkan banyak informasi daripada penceritaan, perkongsian yang akan Prof bawakan pada kita sebentar lagi tentunya. Baik, dan kita juga bersama dengan panel kita yang kedua, siapa yang tak kenal juga dengan Dato' Andriko, pengalaman yang lama dalam bidang seni, ataupun nama sebenarnya Dato' Goh Eng Boon, yang merupakan salah seorang penyanyi lagu irama tradisional dan joget bukan Melayu yang cukup terkenal dan juga popular di Malaysia. Dan anak keenam daripada 15 orang adik-beradik ya, di mana dilahirkan di Melaka dan didaftarkan di Tangkak Johor, dan berketurunan peranakan Bapa Melaka, dan keluarga Dato' Andri sebenarnya mengamalkan adat dan budaya orang Melayu, dan malah lebih Melayu daripada kita, dan ini terus menjadikan beliau begitu fasih berbahasa Melayu. Dan difahamkan juga pada umur 7 tahun keluarga Datuk berpindah ke Tangkak Johor, dan bapanya Goh Tiam Leong juga mahir mendendangkan lagu Dondang Sayang, malah ibunya Wee Tiat Nyo mahir berpantun, dan rumah mereka sering menjadi tempat kunjungan sahabat-sahabat teman-teman orang kampung untuk beriadah, bersantai sambil mendengar lagu-lagu yang dimainkan melalui gramofon, peti nyanyi, dan mula berjinak dalam lapangan seni sejak sekolah rendah lagi dengan lagu awalnya Cliff Richard, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ricky Nelson dan juga The Shadows, dan menyertai bidang seni secara lebih serius ketika berkhidmat dengan Jabatan Telekom Malaysia di Brickfields, dan atas dorongan rakan sebilik Michael Yeo yang bekerja di Jabatan
Jabatan Penerangan menyertai bakat TV pada tahun 1972 dan mendapat perhatian ramai, sungguh pun gagal muncul sebagai juara, tapi namanya kekal sehingga sekarang ini masih terus diingati. Dan antara lagu popular Bunga Desa, Baju Hitam, Harapan Kecewa, Hentikan Doamu, Malam Membawa Kenangan, Mas Merah, Sabar dan Sejak Kita Berpisah. Nanti kita mintalah Datuk Andre untuk hadiahkan kita lagu sebelum kita berakhir webinar kita nanti. Dan masih lagi aktif sampai kini dan pastinya banyak menerima pengiktirafan dan antaranya anugerah Ahli Mangkunegara pada tahun 1982 daripada Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Warisan KEWA pada tahun 2006. Itu tentang Datuk Andre Goh. Dan kita berbicara pula tentang Datuk Ramli Ibrahim, Wakoh, warisan kepasangan hidup kita, mana yang merupakan artis tari terulung dalam generasi beliau yang mempunyai latihan seni tarian di dalam pelbagai disiplin seperti klasik India, ballet serta tari moden, dan kepelbagaian dan pengalaman tari beliau membantu memperkayakan lagi interpretasi persembahan seni tari klasik India yang beliau pertuntunkan. Datuk Ramli merupakan pengerusi Yayasan Sutra Malaysia dan tidak ada lagi artis tari seumpama beliau yang mampu memukau penonton sepanjang keberadaan beliau di pentas di macam satu majlis kebitaraannya itu sendiri. Dan sebagai seorang guru, beliau telah membantu mencungkil bakat seni artis tari yang kini bergelar bintang antarabangsa. Dan sebagai Profesor Adjunct, beliau telah banyak menyampaikan ceramah yang memberi inspirasi kepada ahli akademik mengenai seni dan budaya, dan sebagai perintis beliau diiktiraf di peringkat antarabangsa sebagai ikon budaya, Orient Peris, dan juga memiliki kekuatan yang cukup dinamik dalam adegan seni. Dan seiring itu beliau turut menerima pelbagai anugerah sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya selama bertahun-tahun. Dan beliau adalah penerima The Fulbright Distinguished dan anugerah artis pada tahun 1999, dikurniakan anugerah Akademi Sanjit Natak India pada tahun 2011 dan iktiraf sebagai Living Heritage of Malaysia pada tahun 2012 dan menerima pangkat Datuk daripada Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun 2013 dan anugerah Padma Shri daripada Kerajaan India pada tahun 2018. Sebenarnya bukan anugerah tertinggi dan berprestij India yang membawa gelaran Padma Shri. Berikutan jasa beliau dalam memartabatkan seni tarian klasik India selama hampir 3 dekad. Beliau seterusnya dianugerahkan dengan anugerah Deba Prasad tahunan ke-15 pada tahun 2022, itu yang terkini, dan itulah sebenarnya sedikit latar belakang. Saya bercakap sedikit latar belakang ikon popular tarian klasik Malaysia dan Datuk Ramli Ibrahim. Kalau nak cerita pengalaman sampai sekarang pada usianya masih lagi aktif seperti mana kita sering maklum, sering juga berkunjung ulang-alik ke negara India. Itulah Datuk Ramli Ibrahim. Baik, dan kita dah perkenalkan ketiga orang panel kita latar belakang mereka, dan tiba masanya untuk kita membuka gelanggang ini dengan membicarakan dan membawakan perbincangan ini berkaitan dengan tajuk kita iaitu silang budaya dalam seni persembahan tradisional. Kita nak mulakan dahulu bersama dengan Profesor Ruslan, mana kita tahu Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai budaya dan adat resam. Kalau kita boleh minta dan mohon mukadimah daripada Prof sendiri, ceritakan sepintas lalu tentang perkembangan silang budaya di dalam negara kita, Malaysia. Silakan Prof. Okey, terima kasih saudari acara majlis. I think sebagai akademik ini memang tak boleh nak dielakkanlah, memang akan melihat mula-mula tu pada sejarah sedikit lah. Tapi apa yang saya boleh ingin saya kongsikan sini adalah lahir negara Malaysia adalah daripada perasaan muhibah dengan kesedaran masyarakat pelbagai kaum. Ada beberapa prinsip lah yang saya lihat di sini. Nombor satu, ini semua berkaitan rapat dengan perkembangan silang budaya tentang menjaga hak dan kepentingan warisan dan tradisi tanah Melayu, penerimaan masyarakat pelbagai kaum dan prinsip apa yang dikatakan jika diizinkan common citizenship. Ini maknanya sikap toleransi dan juga persafahaman dan penerimaan, penerimaan dari segi tolak ansur. It's a lot of dan beberapa sejarah kita memang beberapa dekad yang kita telah lalui pun memang terbuktinya peristiwa-peristiwa sama ada yang memang memorable atau boleh diingati lah. Tapi yang penting yang kita boleh lihat dalam perkembangan seni dan kebudayaan yang berlaku di Malaysia peringkat awal adalah terhadap konsep silang budaya ini adalah kita telah melalui proses berlangsung. Dan saya kira ini menjadi satu, jika saya dibenarkan satu apa yang saya katakan kontrak sosial yang boleh menjadi rujukan awal di Malaysia. Saya
ini bermula daripada zaman sekolah saya baru share dengan Datuk tadi semua tentang kita semua daripada era mana. Okey, saya ingat lagi masa saya sekolah rendah, ini boleh kira dah lah umur saya akhir 60-an dan awal 70-an. Okay. Rukun negara pun telah dan kita semua masa kat sekolah tu kena tulis ataupun mereka poster. Dan ini semua menjadi yang dikatakan prinsip-prinsip untuk menerapkan sikap toleransi. Dan saya kira ini pun kita melalui satu maturity lah yang saya nampak di sini lah. Jadi saya rehat dulu di sini untuk menjadi sebagai mukadimah. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu dia mukadimah daripada Profesor Teknologi Dr. Ruslan berkaitan dengan perkembangan silang budaya di Malaysia. Baik, kita ajukan soalan seterusnya kepada Dato' Andre Goh sebagai seorang penggiat seni yang terlibat aktif dalam bidang nyanyian lagu-lagu asli. Boleh Dato' ceritakan dan kongsikan sedikit tentang penglibatan dan juga kejayaan yang dicapai oleh Dato' sehingga ke hari ini. Dato'. Terima kasih kepada kita punya moderator pagi ini, anak kawan lama saya. Terima kasih juga bagi saya peluang dan juga undangan untuk datang sini. Pada saya ceritanya panjang lah kalau nak cerita. 3-4 hari pun tak boleh habis macam mana kan. Sebenarnya saya tidak secara langsung terlibat masuk menyanyi lagu-lagu Melayu asli ni. Masa kecil dulu kita tinggal di kampung kan, jadi bukan belajar kerana minat sangat. Masa tu kita tak ada hiburan, tinggal di kampung, rumah atap, api pun tak ada, minum air pergi, lampu pakai lampu minyak tanah malam. Hiburan kita tu lah je peti nyanyi, kita panggil peti nyanyi ataupun gramophone. Pada tiap-tiap malam kadang-kadang kawan-kawan ayah saya datang lah. Pasal kita lah satu keluarga di dalam kampung Sialang tu, satu keluarga Cina, peranakan. Jadi bapa saya pula dia tahu bahasa Inggeris, jadi ramai lah yang datang nak tolong tulis surat, buat permohonan, gini gitu. Jadi sajalah kan orang lama ni hiburan tak ada, jangan pergi melawat menjarah kawan-kawan lah. Jadi bila datang tu rumah saya kadang-kadang waktu malam lah biasanya kan. Jadi mak saya pun sediakanlah sikit wadah untuk dia orang kawan-kawan yang datang tu. Sambil tu bapak saya pun bawa peti nyanyi tu, gramophone daripada dalam rumah tu bawa ke Serambi. Kat Jom Serambi tu hiburan lah. Masa tu saya umur kecil lagi lah, 3-4 tahun kan. Bila saya dengar je dia main lagu-lagu tu, saya pun berlari duduk kat hiba dia. Dan secara langsungnya saya dengar lagu tu, mungkin Allah Ta'ala beri saya sikit kebolehan untuk dengar dan dapat kata orang catch up dengan lagu. Dapat hayati lagu tu. Saya dengar jadi macam lagu-lagu lain jugalah. Tak kisah lagu orang putih, lagu apa kan. Bila kita minat lagu tu, kita dengan irama dia apa sekali, jadi kita dapat hayati dan saya terus boleh hafal lagu tu. Kayak gitulah. Jadi dalam nak katakan kejayaan pada saya yang terbuku di hati saya, belum ada kejayaan pada saya yang saya betul-betul saya akan huraikan kemudian. Jadi lepas tu bila dah dewasa saya berminat pula dengan lagu-lagu barat. Macam Puan Hani cakap tadi kan, lagu-lagu orang putih, lagu-lagu top stars masa dulu, pasal dipengaruhi oleh abang saya. Dia orang ni suka dengar siaran lagu Inggeris. Jadi saya pun terpikat dengan lagu-lagu barat masa tu lah. Memang sedap lah. Salah seorang mentor saya yang nombor 2 dah hidup saya lah Elvis Presley. Elvis Presley yang sangat merangsang saya untuk jadi seorang penyanyi. Saya suka menyanyi lagu dia. Jadi bila saya masuk pertandingan sekolah dulu, talent time masa sekolah, saya nyanyi semua lagu Elvis Presley. Dan alhamdulillah menang pula tu kat tahun 81. Jadi pada masa tu saya pun dah dewasa, masa sekolah ada band lagi pula. Masa tu kita pergi jiran lah konon.
Tahu kugiran kan, 4-piece band, gitar, bass, drum dan lead. Jadi kita tubuhkan kugiran yang pertama sekali di Tangkak. Masa itu daripada Melaka kita pindah ke Tangkak lah. Pasal di Melaka tu kita tinggal kat kampung Durian Tunggal, Pantai Belimbing Durian Tunggal tu kecil tempat dia, tak ada apa yang bapa saya boleh buat. Jadi kita pindah ke Pekan Sialang. Masa dulu sempadan. Tiap-tiap negeri di antara Johor dengan Melaka tu ada sempadan kan, ada custom. Custom tu lah tempat situ bapa saya buka satu kedai kopi, dia berniaga dekat situ. Itulah dia buat kawan. Jadi pada masa tu saya pun dah dewasa, lepas dewasa kerja datang Kuala Lumpur pada 17 hari bulan Julai 1969, 50 lebih tahun saya. Habis tu bila sebelum tu saya ada kugiran lah di Johor Bahru, masa kerja di Johor Bahru, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Satu hari tu kawan saya cakap, kenapa you tak masuk bakat TV? Bakat TV yang pertama saya tengok dalam TV, menghasilkan artis-artis atau bintang seperti Dato' Jamali Syahidat dan sebagainya lah, Amir Hassan. Di bakat TV yang kedua tu saya dapat masuk. Kawan saya cabar saya lah, roommate saya, dia kata, kenapa kau tak masuk? Dia nyanyi ni. Okey lah, you dapatkan air orang, air masuk lah. So bagi betul-betul dia bawa orang bagi saya. Masuk bakat TV, dan masa dulu tu kita kena nyanyi lagu, syarat dia, dua lagu. Lagu yang pertama mesti lagu Melayu, lagu bahasa Malaysia lah, tak kira apa lagu pun. Dan lagu yang kedua lagu pilihan. Lagu putih, lagu Cina ke ataupun lagu dalam bahasa Malaysia. Jadi saya pilih satu lagu, lagu Langgam, dan satu lagu Barat saya nyanyi. Jadi daripada situ bila saya nyanyi tu saya nyanyi lagu Langgam, saya tak nyanyi lagu Melayu. Jadi saya plan, saya punya rancangan tu, kalau saya dapat masuk peringkat kedua saya akan nyanyi lagu asli Langgam. Saya dapat masuk ke final, saya akan nyanyi lagu asli Tulen. Jadi saya dah nyanyi semua tu, dia keluar tiap-tiap minggu kan. Jadi adalah mengikut dia. Peminat-peminat saya lah konon. Kawan-kawan saya main band di Johor Bahru semua, telefon saya lah. Macam mana you boleh nyanyi lagu Melayu asli ni? Panjang cerita dia. Saya pernah nyanyi lagu asli dulu. Jadi ceritanya pasal daripada kecil tu lah. Tiap-tiap malam dengar gramofon. Lagu Melayu asli yang bapak saya putar tu. Dia suka dengan lagu Dona Sayang lah, lagu asli lah. Jadi daripada situ lah saya bukan belajar lah. Dengar je dapat. Alhamdulillah. Kata kan, satu pemberian Tuhan kepada saya. Alhamdulillah. Jadi lepas tu bila dah masuk bakat TV, tak menang, tak apalah, tak kisahlah kan. Bukan ajak saya punya niat, saya kata dapat masuk final dah cukup dah. Alhamdulillah. Menang tak jadi. Soalan tak penting pada saya. Lepas itu saya kata. Jadi dah lepas tu konon-konon saya macam satu novice lah, orang nak tengok macam mana anak Cina ni menyanyi lagu Melayu asli ni. Dapatlah banyak show, tiap-tiap minggu ada undangan tak berhenti-berhenti. Masa tu bayaran pun sikit kan. Di TV masa tu Menteri Penerangan Tan Sri Ghazali Sapi, Andre, I bagi you 20 program. Andre go 20 minit. But I pay you RM50 satu program. RM50. Ambil lah, never mind lah. Kata we need you to sing. Jadi kita buat recording tu is live tu. Tiap-tiap hari Ahad live. Kalau saya menyanyi di Penang ke, di Ipoh ke, di Kelantan, saya kena balik malam tu juga pasal besok hari Ahad saya kena buat recording live dengan band di RTM. Jadi seterusnya undangan-undangan yang lain seperti banyak undangan daripada kementerian ataupun Jabatan Kebudayaan. Kebudayaan selalu buat show. Jadi dia selalu undang saya untuk menyanyi, ada dengan tarian dan sebagainya. Lagu-lagu asli lah. Dan masa siapa yang mengiring saya tu semua tu, Haji Rashid masa tu penari
Amir, dia also backup dancer saya lah. Jadi Wow. apa tu, daripada situlah saya dapat terkenal Ya. dia orang lah. Jadi show pun banyak lah masa tu, tapi bayarannya sih sampai sekarang lah berpuluh-puluh ribu. Masa tu kita dapat 100, 200 ringgit. Show saya yang pertama sekali adalah show di Pulau Pinang untuk UMNO. UMNO buat Depan Derma, dia bagi saya RM70. Saya kata tak apalah, RM70 lah. Itulah lebih kurang. Lepas tu saya dapat anugerah gini gitu seperti AMN dan sebagainya. Dan satu-satunya yang paling saya hargai, orang bukan Cina yang dapat banyak sekali program. Alhamdulillah dapat banyak sekali program di TV. Kalau berbandingkan artis-artis bukan Melayu yang lain lah. Patutlah. Ya, itu dia. Itu ada cerita Datuk, pengalaman Datuk sehingga membawa kepada hari ini yang nama yang masih lagi terus disebut sebagai seorang insan yang bukan berbahasa Melayu tetapi sangat fasih berbahasa Melayu dan pandai menyanyikan lagu-lagu asli. Itulah keunikan dan kemitraan Datuk Andrigo. Baik, kita ingin bertanya kepada Datuk Ramli pula, nak memohon untuk berkongsi juga pada awalnya mengapa Datuk memilih untuk seni persembahan etnik India ini? Minat tu, kecenderungan tu dari mana asalnya? Dan apakah kejayaan yang dicapai oleh Datuk sebagai seorang penari dan koreografer yang terkenal di Malaysia? Silakan Datuk Ramli. Ya. Minat saya dalam seni ini memang satu minat semula jadi. Semasa saya kecil-kecil lagi, saya memang dikenali sebagai penyanyi. Jadi Dato' Andrigo, saya juga suka menyanyi, suka menari, dan kawan-kawan emak saya selalu mengingati saya sebagai budak yang sukalah menyanyi, menari, melukis ya. Dan minggu lepas saya pergi panggung bandaraya, panggung kecil yang di tepi sungai. Saya ingat lagi mungkin dalam tahun 1965 saya mendapat johan syair kebangsaan di sana. Jadi saya dulu masa kecil-kecil dengan Mak Iti ataupun Siti Hawazin ada program Mak Iti dan taman kanak-kanaknya, dan kadang-kadang saya dapat menyanyi dengan pemain piano Alfonso Soliano. Jadi semasa saya kemudian saya pergi ke Maktab Tentera Diraja, dan di situ tak boleh lah, dan family, keluarga saya pun tak ada, bukan mereka tak minat, mereka tak ada membawa saya ke kelas tarian atau kelas voice, jadi saya buat sendiri. Tetapi semasa saya di Australia, saya nampak banyak-banyak persembahan. Jadi saya masuk tarian moden, tarian jazz dan tarian klasik, ballet. Dan oleh kerana mungkin saya mempunyai fizik yang bagus untuk tarian, saya dapat menguasai tekniknya dengan cepat. Dan walaupun saya ada grup tarian Melayu Zapin asli begitu, tapi saya mencari satu tarian seni yang betul boleh katakan mendapat menggunakan sebagai solo. Dan itu sebabnya saya mendapatkan tarian klasik India yang begitu sophisticated, very developed ya. Dan saya masuk kelas, bukan saja kelas ballet, saya masuk kelas tarian klasik India. Saya jumpa banyak para artis lain yang juga berkecimpung dalam tarian klasik India, ballet, dan boleh dikatakan silang atau transcultural fenomena yang saya alami boleh dikatakan gel satu gambaran semasa saya di Australia, di mana mungkin di situ Labour governmentnya yang begitu
broad-minded, yang menggunakan apa yang Prof. Ruslan cakapkan, a very broad perspective, cultural perspective. Jadi kita boleh buat apa-apa saja. Kita tak ada, kita identity kita lebih kind of pervasive, boleh comprehensive. Jadi tarian klasik India yang saya kecimpung first one ialah Bharatanatyam, iaitu dari Baritan India. Dan kemudian saya juga melihati persembahan audisi yang rare, yang boleh katakan tidak banyak yang kita lihat, dan musiknya begitu senang untuk sanubari saya, boleh dikatakan lebih I'm more attracted to it. Ya, jadi saya pergi ke Orissa untuk mendalami tarian Odissi. Itu sebabnya saya sekarang istimewanya saya specialize dalam dua, Bharatanatyam dan Odissi. Dan sampai sekarang saya masih juga lagi penari-penari saya diasuh dalam classical ballet dan modern dance, tetapi mereka juga dapat membuat persembahan dalam tarian klasik India. Jadi silang budaya begitu pervasif dalam kumpulan saya. Okey, baik. Jadi itu dia pengalaman dari awalnya. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit juga, Datuk, tentang kejayaan-kejayaan yang menjadi satu perkara yang sangat signifikan dan memori yang cukup indah bagi Datuk. Bagaimana pula? Dan saya mungkin sudah saya cek ya dalam buku yang saya buat untuk sutra. Kami sebagai grup sudah pun menjelajahi dan membuat persembahan mungkin lebih daripada 160 bandaraya di seluruh dunia. Dan saya juga telah membuat persembahan di Carnegie Hall, di Kennedy Center, semua big time theatres in India, di Australia, di Opera House, di Esplanade Singapura, dan banyak lagi di UNESCO, di Paris, dan Vienna, di United Kingdom, begitu. Ya, baik. Jadi itu dia, mana pengalaman yang ada bukan sahaja hanya dalam peringkat negara kita, tapi di peringkat antarabangsa, malah pengalaman itu sangat luas, mana separuh daripada kehidupan Datuk adalah di luar negara yang membuat persembahan, boleh dikira begitu. Dan kalau kita boleh kembali semula juga kepada Prof, kita nak mohon pandangan daripada Prof sendiri ya, tentang hala tuju perkembangan seni persembahan silang budaya Malaysia ini. Apa pandangan daripada Prof? Prof? Okay, microphone. Sorry, Yeah. Okay, I think sebelum saya pergi kepada pandangan yang dikatakan hala tuju perkembangan seni persembahan silang budaya Indonesia, I think buat masa sekarang ni lah kita perlu menggarap ataupun appreciate lah dua tokoh ni yang memang pada saya epitome of silang budaya. Okay, saya rasa ini satu peluang yang memang tak boleh kita lepaskan lah. Memang di mana menunjukkan macam mana rakyat Malaysia ya boleh silang budaya, maknanya macam Dato' Andre Goh dengan persembahan lagu aslinya Dato' Ibrahim, dengan seni tarinya yang pelbagai culture dan sebagainya. Ada juga western, ada juga Indian dan sebagainya, Indian classical pula tu. Saya kira datuk-datuk kalian semua are being very very modest sebenarnya. Apabila kalau kita lihat sejarahnya, I think memang saya rasa sejam dua kat sini tak cukup masa sebenarnya. Okey, baiklah. Tapi sebelum saya start apa kata orang tu lalut tentang tentang di mana dikatakan perkembangan seni persembahan silang budaya di Malaysia ni I think kita sudah dunia sudah ada platform di mana UNESCO telah menunjukkan roadmap iaitu di antaranya adalah mempromosikan ekspresi budaya yang pelbagai melalui etnik yang pelbagai lah, itu yang dikatakan Ustaz. Contohnya di Malaysia, cetusan ilham kepada penggiat seni Malaysia meraihkan seni budaya dari pelbagai kaum dan etnik. I think ini kita lihat tiap-tiap kali ada persembahan, bukan saja persembahan tapi celebration of hari-hari perayaan masing-masing. Okay, I can see apa yang dikatakan fusion dan sebagainya. Dan juga di sini kita memang kaya dengan bahan untuk dipertingkatkan lah dari segi seni budaya Malaysia. Saya nampak
kali ini kita perlu juga mungkin menggiatkan lagi sinergi ataupun rakan strategik antara kementerian-kementerian, for example of course lah Kementerian dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebab tanggungjawab agak memang berat dari kementerian yang berbagai untuk mencari mekanisme yang untuk melestarikan kesenian silang budaya untuk masa depan Malaysia melalui pendidikan di peringkat sekolah. Aswara hanya memainkan peranan yang dikatakan at the end of akhir apabila selepas sekolah. Tetapi apabila ni kita mengasah. Tetapi di sini juga apa yang dikatakan pendekatan Aswara adalah kita lebih kepada apa yang bagi terma sebagai practice based. Maknanya kebanyakan institusi pengajian tinggi kita sedia maklum kita nampak ada elemen teorinya yang agak berat. Tetapi di Aswara kita masih lagi berpegang kepada kita punya praktis dan saya kira itu menjadi satu yang kita tidak boleh dilepaskan. Juga saya ingin tambah sedikitlah apa yang diceritakan oleh tokoh-tokoh kita ya. Sebenarnya apa yang dikatakan experiential ataupun pengalaman masing-masing telah membentuk baik dalam negeri macam Dr. Andre ataupun Datuk Ramli di luar negara. And bila saya dengar 160 berapa Datuk bandaraya semua kan, saya kata ini kalau nak kata buat nak di dokumentasikan tu memang akan makan masa. Tetapi I think kita perlu membuat satu usaha di mana agaknya because kita semua manusia, tapi pengalaman tokoh-tokoh kita semua begitu apa yang dikatakan valuable sekali, dan kita perlu bukan saja preserve, share untuk generasi yang akan datang. Kita agak risau jugalah dengan apa yang dikatakan digitalisasi dan sebagainya. Ada dia punya kebaikan juga, tetapi dari segi kontennya I think itulah yang kita perlu lihat dan sebagainya lah. Jadi balik kepada tu, I think strategi tu secara global ada dan baru-baru ni pun Motek pun telah mendapat keahlian dalam UNESCO World kena buat betul ni, Intangible Cultural Heritage, mendapat satu seat di situ. Jadi saya kira ini satu perkembangan yang amat baik dan kita perlu kata orang tu seize the opportunity dan bawa di mana melihat apa yang dikatakan hasil karya seni di Malaysia untuk kita diketengahkan. Memang JWN memang saya nampak dalam information dia dengan rakan-rakan saya di JWN. Sebab Datuk JWN ni dengan Aswara adik-beradik agensi semua bawah Motek. Just to share lah, saya nampak usaha-usaha yang begitu meningkat sekali. And I know ada banyak lagi yang kita perlu pelihara dan lestarikan lah sebenarnya. So I think cukup buat masa sekarang. Ya, pastinya apa yang disebut oleh Prof tadi banyak kepentingannya di situ dan kita sebagai macam saya sendiri sebagai pemerhati melihat kepada transisi itu berlaku, ia memerlukan tokoh-tokoh ini untuk berkongsi cerita kepada semua dan dalam masa yang sama perlu ada pihak yang terus menjaga warisan yang tidak ketara ini. Dan bila bercakap tentang aspek silang budaya yang sering juga dikaitkan dengan perpaduan kaum, kita nak tanyalah daripada pengalaman Datuk Andre itu sendiri. Pada pandangan Datuk adakah silang budaya dalam seni persembahan ini dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita? Kita nak buat perbezaan juga Datuk. Dulu-dulu memang secara aslinya kita berada di satu kampung, kita bergaul, gramofon menyatukan kita Datuk. Tetapi kalau zaman sekarang ini kita dengan zaman modennya, rumah makin tinggi tapi banyak perkara yang mungkin menjadi cabaran untuk kita. Jadi Datuk, apa pandangan Datuk berkaitan dengan seni persembahan yang dapat memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita? Terima kasih. Memang matlamat dia tu bagus. Silang budaya ni dalam erti katanya apa? Saya tak dapat faham apa silang budaya ni. Adakah program-program rancangan-rancangan usaha yang kita dah ambil beberapa tahun yang lepas ni sampai di mana kejayaan dia? Ada kejayaan tak yang boleh kita iktiraf atau yang boleh kita huraikan dia telah berjaya? Macam-macam program dah dibuat. Baik di TV, menyanyi pertandingan menyanyi lagu-lagu Melayu asli dan sebagainya. Berjaya ke tidak? Pada saya, kejayaan tu sikit saja. Kenapa?
Kerana saya pandang selama ni, ini macam satu tugas saja. Silang budaya, perpaduan rakyat, begini gitu tu main cakap nak buat saja. Kerana apa? Kerana tugas satu-satu jabatan atau satu-satu bahagian di jabatan yang bersangkut paut dengannya. Tapi boleh kita ada yardstick tak, ukur dia, kemana kejayaan dia, apa kejayaan dia, dan kita huraikan adakah dia berjaya. Jadi apa artinya silang budaya ni? Ada kejayaan tak yang dapat kita apa kata orang, what is the word, tafsirkan satu kejayaan. Matlamat dia memang baik. Jadi pada saya, kalau kita nak buat benda ni, kita kena balik ke pangkal dia. Apa tujuan tu? Perpaduan. Pada saya sorry ya, saya cakap direct ni, perpaduan di antara kaum mereka makin merosot sekarang. Kerana tak ada seimbangan. Kalau dalam segi seni, kalau kita tengok TV, sebab ialah memang kalau kita ikut populasi kan, nisbah populasi, kita ikut macam tu lah. Tapi kaum-kaum lain, seni yang lain tidak diketengahkan atau tidak diberi peluang. Jadi pada diorang ni mungkin kemungkinan diorang kecil hati. Nak buat apa aku masuk kalau aku tak ada. Saya menyanyi ni kerana saya minat lagu asli. Bukan saya nak, kata orang, nak mengampu, nak nama. Kalau saya nak kaya, saya buat kerja lain lah. Pasal saya minat lagu-lagu Melayu asli ni, pasal ianya susah nak dinyanyikan. Kalau kita boleh nyanyi, pada saya kalau kita boleh nyanyi lagu-lagu Melayu asli, we can sing any song. Macam Datuk Ramli, dia boleh menari. Bukan senang nari tu. Gila, orang gila buat ni, orang kata. Macam saya dah tak apa, kenapa menyanyi lagu Melayu asli, bukan nak nama Datuk kita buat kerana kita cintakan seni tu. Jadi lepas ni orang kata aku masuk benda ni nak buat apa? Tak pergi mana-mana pun aku. Bukan boleh dapat jadi kaya apa. Sama juga dalam seni-seni lain, baik orang main layang-layang ke main bola. Kalau kalau kita ingat untuk mendapat imbuhan, kekayaan dan populariti, itu sah masuk. Begitu juga kalau kita buat program silang budaya. Apa matlamat dia? Untuk menyatu padukan rakyat. Tapi kita kena huraikanlah macam mana kita nak menyatu padukan rakyat. Okey, daripada seni tidak balance, pada saya tidak seimbang. Jadi kita kena betul-betul balik ke pangkal jalan itu, bagaimana, apa matlamat kita. Itulah yang paling penting, maknanya kita perlu berbalik kepada matlamat asal kita dan bukan hanya melakukan sesuatu itu hanya sekadar untuk memenuhi syarat yang perlu ada dan daripada tugas hakiki yang ada, tetapi matlamat itu perlu diutamakan dan barulah yang lain juga akan datang seiring. Dan seperti mana disebutkan juga oleh Datuk tadi, bahawasanya perpaduan kita pun semakin kurang disebabkan pelbagai faktor dan juga cabaran semasa. Dan kalau kita boleh untuk memupukkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita dengan adanya silang budaya dalam seni persembahan ini, Andrew menyebut tentang matlamat perpaduan kita makin kurang, disebabkan cabaran-cabaran semasa. Namun begitu, sebagai seorang yang pakar juga dalam bidang seni tari tradisional ini, pada khidmat Datuk Ramli, adakah sesuai untuk dimasukkan elemen-elemen yang menggambarkan seni persembahan silang budaya dalam seni tari tradisional ini? Saya betul-betul I can feel semasa dia bercakap tadi. Memang saya fikirkan seperti juga Prof Ruslan cakapkan, silang budaya ini adalah satu experiential, satu yang dialami, bukan satu yang dimasukkan oleh kerana ini adalah satu ingredient perpaduan ataupun apa yang kadang-kadang kita buat begitu ya. Jadi tokoh-tokoh seperti Datuk Andre dan saya, kita membuat apa yang kita buat ini oleh kerana minat ataupun lebih pada minat, passion yang kita ada, bukan kerana wang, bukan kerana nak dapatkan populariti. Populariti itu datang oleh kerana kita dah mendapat
kuasai sesuatu yang susah, kata Dato' Andre. Kalau dah tahu nyanyi lagu-lagu asli itu, yang lain itu senang, ya. Seperti saya juga, seperti kalau kita dah tahu classical ballet, classical Indian dance, jadi yang lain itu nampaknya bolehlah kita senang. Jadi saya fikirkan kita boleh taruh silang budaya itu memang very yang mustahak dalam komuniti yang berbilang kaum, tetapi kita tidak boleh masukkan seperti rojak. Jadi dia mesti masuk itu, dia it is satu-satu yang organik. Saya fikirkan ini datang daripada education system lah, saya fikirkan. Jadi education dan kesenian itu mesti sama-sama berlaku dalam pengalaman seorang yang remaja dan masuk. Seperti Dato' Andre, saya tahu dulu-dulunya kebudayaan berbilang kaum itu satu-satu yang natural. Jadi sekarang kebudayaan ataupun religion, keagamaan itu semua telah dipolitisasikan. Jadi ini yang satu-satu yang saya fikirkan tidak bagus untuk silang budaya kita. Satu lagi perkara saya fikirkan, kadang-kadang kita mesti depend on individual. Jadi kalau individual seperti Dato' Andre, kadang-kadang kemahiran atau minat seseorang itu oleh individual lebih bagus kalau minat itu dipupukkan dengan unnaturally, jadi kita nak bagikan perpaduan tu, kita buatlah ini, buatkan itu, buatkan ini. Tapi kalau kita ada tokoh-tokoh yang boleh menaikkan perasaan silang budaya itu, kita tolongkan mereka supaya mereka is able to continue this good job of doing it. But saya fikir education, macam mana kita dipupukkan dengan silang budaya itu, mesti kita buatkan dengan cara yang organik. Ya, baik, itu sudah pasti. Tapi kita tahu ya, peranan yang perlu dimainkan oleh semua pihak, terutama sekali bagi tokoh-tokoh orang lama kita ni, sangat perlu dalam situasi semasa kita ini. Jadi sebagai pengarah sutradara teater, apakah peranan Datuk Ramli sendiri dalam usaha untuk menerapkan semangat perpaduan melalui seni persembahan ini, Datuk Ramli? Position saya sebagai tarian klasik, penari klasik India ini adalah satu position yang saya tak harus justify myself, so saya sendiri dengan cara sendiri memupukkan silang budaya ini. Tapi sebagai seorang koreografer, saya memang suka. Saya fikirkan kebudayaan Melayu kita seperti Mak Yong, Main Puteri, even Menora yang ada influence daripada Thai dan ini sebenarnya adalah silang budaya yang harus kita pupukkan dalam kesenian ataupun dalam minda semua everyone since young, Jadi mereka tak seharusnya tahu siapa Lady Gaga itu, tapi tak tahu apa itu rebab, apa itu gamelan, apa itu tarian inai atau tarian terinai. Jadi saya fikirkan ini semua harus masuk dalam persekolahan dari muda lagi. Jadi di sutra kita memang selalu bawakan bukan saja pereka-pereka koreografer dari
kaum Cina, India, Melayu, tetapi juga daripada Jawa, daripada Bali, daripada United States, you know. Jadi kita mahukan yang bagus. We want excellent. We want apa yang the highest level of art. Ya, jadi yang ini yang lebih-lebih lagi dalam globalization sekarang ataupun dalam digital technology dan artificial intelligence, kita mahukan yang bagus. Art dan culture, kesenian dan kebudayaan kita ni adalah satu ekspresi humanity yang begitu mustahak dalam era digital technology dan artificial intelligence sekarang. Okey, baik. Terima kasih Datuk Ramli atas perkongsian tersebut. Dan semestinya seperti yang Datuk Ramli sebutkan tadi, mana yang paling penting adalah dari segi pupukan minat tu perlu ada dari sejak muda lagi, mana sistem pendidikan tu juga harus menyokong usaha ini. Jadi apabila kita bercakap tentang aspek pendidikan, ya, apabila kita dimulakan dengan asas yang kuat, Prof, dan kemudian kita melalui pengalaman, yang perlu dilalui untuk kita merasai sendiri pengalaman itu dan mulalah timbulnya passion ataupun jiwa itu, dan akhirnya begitulah kita mahukan satu makna yang berimpak tinggi bagi silang budaya dalam seni persembahan. Jadi kita nak tahu juga apa antara usaha-usaha daripada Aswara sendiri dan mungkin apakah program yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengajian Aswara dalam usaha untuk memelihara pelbagai budaya dalam konteks seni persembahan tradisional, dan apakah output dan juga outcome kepada program-program tersebut, Prof. Okay, terima kasih dari majlis. Saya rasa saya ingin, sebelum saya pergi menghala untuk menjawab, saya ingin kata orang tu nak memperkembangkan sedikit apa yang Datuk Ramli sebutkan tadi tentang apa yang organik, pendekatan yang organik dan sebagainya. Saya kira ini memang banyak dipraktikkan di Aswara dengan pensyarah-pensyarah kita. Tapi apa yang saya ingin tambahkan di sini adalah satu, not just organik, tetapi satu yang fluid. Dan kita nampak apa yang dikatakan oleh Datuk tadi tentang we have to start them young. Sekurang-kurangnya awareness itu perlu ada. Jadi di sini kita memang membuat bengkel-bengkel kecil untuk staff, kanak-kanak di staff kita semua dan sebagainya, untuk memberi pendedahan sedikit as long as it's a starting point. Saya juga kalau tak silap saya di JKKN, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara, ada juga program Genius, ya. Ya, program Genius ni dia memang untuk remaja yang muda. So ini dikatakan penerapan nilai-nilai murni dan juga jati diri, ya, tentang budaya dan sebagainya. Dan silang budaya pun, sebab ini memang telah pun wujudnya macam Aswara ni, kalau kita tahu sejarah ni, dulu dia dah adalah Akademi Seni Kebangsaan, ASK. Okey, dan ini mempunyai pelbagai kaum di mana masih lagi diajar di Aswara sebenarnya. Inilah hasil daripada dasar kebudayaan kebangsaan walaupun tahun 1971, tapi baru-baru ni pun tahun 2021 telah pun dilancarkan Daken. Memang kita nampak macam polisi saja. Tapi saya yakin kiranya we still have passionate people, Datuk, untuk carry on this. Cuma mungkin perancangan kita dari seginya kita perlu ada succession plan. Maknanya ada yang generational, maknanya pencerah yang ataupun pencerah-pencerah yang sini tu membimbing ataupun mentor dan mentee dan sebagainya. Jadi ini semua berkekalan dan akan dilestarikan secara berterusan dan tidak habis di situ saja, ataupun apa yang disebutkan Datuk tu saya faham betul sangatlah. Apa yang dikatakan just getting the job done. Saya kira itu yang dikatakan kita ingin mendalami di situlah. Jadi di sinilah kita nampak, kita lihat apabila kita kata perlu ada continuity tu, itu yang kita katakan satu elemen yang begitu penting sekali lah. Ada juga kita wujudkan from time to time, critical time juga, apa yang dikatakan master class. Sekarang ni dengan kita dah masuk era pandemik, jadi kita nak perhebatkan lagi master class di mana kita akan jemput tokoh-tokoh pilihan untuk memberi satu, mungkin kita kata master class session, di mana inilah yang dikatakan begitu tak ternilai lah pada saya. There is no price tag kepada ini, sebab ini adalah part of us, kita punya fiber lah, dikatakan. Nak kata moral fiber pun ada juga elemen-elemen situ. Jadi di sini saya nampak di situlah di Aswara ni kita cuba tak nak just produce apa yang dikatakan graduates, tetapi graduates kita yang peka tentang what is their role. I always tell my lecturers semua, you are all agents of change sebenarnya. Kita perlu lihat beyond just the teaching.
agents of change and dari segi budaya dan sebagainya. Okay, bila agent of change ni amat berat tanggungjawab, tapi saya yakin sebab passion tu ada. Saya nampak itulah menjadi that will see us through lah, insyaAllah. I hope that I intend to carry on in that direction. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu dia. Untuk pusingan yang pertama ni, kita telah pun mengangkat pelbagai isu dan juga kebimbangan ya yang melanda dalam kita mengangkat pelbagai budaya dalam konteks seni persembahan tradisional khususnya. Dan sebentar lagi kita cuba untuk mencari solusi, insya-Allah, dan kita mengharapkan adanya satu kesimpulan yang baik untuk kita meneruskan perjuangan ini. Dan untuk masa ini kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan Dato' Enrico dan Dato' Amir Ibrahim serta Profesor Teknologi Dr. Ruslan. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Baik, kembali dalam sesi webinar Silang Budaya dan Seni Persembahan Tradisional bersama dengan saya Hani Hamid dan kita bersama dengan 3 orang panel yang masih lagi setia untuk kita mencari satu kesimpulan dan yang paling penting adalah jalan penyelesaian daripada kemula yang sedang berlaku pada waktu ini, bagaimana untuk kita memastikan tujuan dan juga matlamat kita hari ini sampai kepada masyarakat. Jadi kita kembali bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Ruslan Ibrahim, Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, dan kita juga bersama dengan Dato' Enrico, penggiat seni, dan Dato' Amir Ibrahim, Warisan Kebangsaan Tuan Hidup ataupun WAKOF. Dan tentunya ini merupakan usaha menyatukan semua kita ni adalah daripada Jabatan Warisan Negara. Baik, kita nak bawakan persoalan kita seterusnya ni kepada Dato' Enrico. Dalam arus pemodenan ni kan Dato', mungkin ramai anak muda yang kurang berminat untuk mempelajari seni persembahan tradisional. Semua yang moden Dato' sekarang ya, K-pop,
dan macam-macam lagi. Jadi pada pandangan Datuk sendiri bagaimana hendak menarik minat golongan muda untuk mempelajari dan seterusnya memelihara seni budaya ini. Itu yang paling penting sekali. Datuk Android. Terima kasih. Soalan tu bukan susah nak dijawab ya. Anak-anak muda sekarang ni tak ada pendedahan. Tak ada pendedahan langsung atau kurang sangat pendedahan. Kalau kita tengok program-program TV, mana adalah program-program tarian macam Datuk Ramli punya tarian. Lagu-lagu asli, ada tak program lagu asli? Program untuk orang-orang dewasa, mak bapak kita atau sebaya umur dengan saya, dia punya program macam satu je. Warta berita. Tu yang dia orang tengok. Yang lain semua untuk anak-anak muda. Pendedahan dia adalah berunsur lagu-lagu barat atau lagu-lagu moden. Saya tak ada anti ke apa ke lagu-lagu moden. Bagus untuk perkembangan minda dan orang kata evolution of entertainment and music kan. Jadi kita tak boleh sekat pula. Jadi macam mana? Memang pening kepala lah macam mana nak tarik minat anak muda. Kita dah buat macam-macam program. Kita buat pertandingan TV, rangkaian TV ataupun stesen TV dah buat pertandingan lagu-lagu Melayu asli. Saya pernah jadi pengadil banyak kali. Dan kita dapat banyak budak-budak muda yang boleh menyanyi lagu Melayu asli bagus, dengan baik. Dan dia wajar untuk menang pada hadiah pertama, kedua dan ketiga. Tapi selepas tu, ke mana dia orang pergi? Ada tak apa-apa untuk dia selepas tu? Kerana dunia sekarang ni, semua anak-anak muda nak satu. Populariti dengan wang ringgit. Asuhan kita tak tahu dah ke mana silapnya lah. Jadi pada dia, aku tak nak belajar ni pasal apa? Tak ada pendedahan. Saya pernah jumpa anak-anak sekolah dulu di cuti sekolah beberapa tahun yang lepas. Cikgu dia kata, ni Ondrego tau, Ondrego. You kenal tak budak-budak semua, budak-budak muda lah. Ondrego tak kenal. Dia penyanyi ni, penyanyi popular. Ya ke? Pakcik nyanyi lagu apa? Saya nyanyi lagu asli, keroncong. 2-3 orang budak tu tanya saya, keroncong? Apa keroncong tu pakcik? Ya Rabbi, saya kata, tak tahu macam mana apa nak jadi. Saya kata, jadi tak ada pendedahan. Mungkin kita boleh fikirkan, Prof pun boleh fikirkan macam mana benda ni kita boleh serapkan ataupun buat satu cara boleh kita masukkan dalam untuk menarik perhatian ataupun satu subjek dalam sekolah rendah. Kebudayaan lah, baik tarian ke, lagu-lagu tradisi kita dan sebagainya. Ya, ada jadi pendedahan. Memang benda ni, seni ni tak boleh dipaksa. Dia berunsur pada satu bakat. Kalau kita tak ada bakat tu memang susah. Macam saya dulu. Ilmu hisab tu memang sorry lah sama ilmu terawih, ilmu history tak boleh. Dia masuk kepala bila form 5 examination PSL, MCE saya tak pergi untuk paper history tu. Saya tak boleh masuk. Begitu juga seni lah. Jadi dia kalau kita dah dedahkan dia untuk pakai topi cap ni, yang depan tu ke belakang, dia pakailah depan belakang, itu cara yang betulnya kepada dia. Jadi kita dah dedahkan inilah dia punya konsep hiburan sekarang. Anak-anak muda kita tengok terdedah tu je lah. Program-program stesen TV dia memang nak duit. Dia buat pertandingan apa ke. Lepas tu menang kau, lantak kau. Lepas tu kau jalan kau punya pasar sini. Kau carilah nafkah di kau macam mana nak sara hidup kau. Lepas tu next program kita buat lagi penyanyi-penyanyi baru lagi. Jadi dia punya
tak boleh salahkan lah. Dia kena survive kan. Jadi dia kena dapat duit untuk dia punya stesen TV. Nak tampung stesen TV dia. Jadi apa sumbangan organisasi macam ni, NGO ni untuk rakyat? Apa yang dia bagi balik? Pendapatan yang dia dapat ni gitu. Apa sumbangan dia kepada seni dan budaya kita? Itu kita nak tanya. Macam mana kita nak tarik? Itu sama-sama kita kena fikirkan. Saya pun kadang-kadang memang susah lah. Kita tak boleh paksa orang ni, kau kena nyanyi lagu asli. Kau tak kena, kau fail masuk examination. Kau tak nyanyi lagu asli, tak boleh. Kau tak menari Inang, Zapin ke, apa benda ke, kau fail. Tak boleh nak dipaksa. Tapi kita mesti, kalau kita ada pendedahan pada dia, macam saya kecil-kecil dulu, didedahkan dengan lagu-lagu Melayu asli melalui gramophone. Seperti nyanyi itu. Jadi saya jatuh cinta dengan. Jadi ini kita kena fikirkan. Jadi anak-anak muda sekarang kita dah dedahkan, inilah dia budaya kita. Lagu rock, lagu rap. Saya sampai sekarang kan saya nak dengar juga ada lagu rap. Apalah budak ni cakap. Aku tak faham lah benda lagi awal sampai akhir. Kenapa macam ni jadinya? Bukan kita nak, saya nak nama ke apa kan. Kerana lagu-lagu Melayu asli kita, baik lagu-lagu tradisi kita, seni tari dan budaya kita, Inang, Zapin dan sebagainya, adalah warisan kita. Identiti kita. Ya. Itu yang kita mesti pertahankan. Biarlah kita nyanyi lagu-lagu rock ke apa ke rap ke, tak apa. Tapi janganlah kita lupakan, janganlah kita pinggirkan, ketepikan seni budaya kita, kerana itu adalah identiti kita. Orang datang luar negeri ke, dia nak tengok apa yang you boleh tunjuk pada saya yang saya tak ada di negeri saya. Engkau nak rap, aku punya rap lagi bagus daripada engkau. Ini gitu. Bukan tak boleh, carry on. Itu untuk perkembangan minda dan sebagainya, industri hiburan dan sebagainya. Tapi jangan kita punya. Jadi mulanya kita sama-sama kena fikir, pihak yang berkuasa kena fikir dan buatnya secara ikhlas dan jujur, bukan saja nak melepaskan batuk di tangga. Buat sekejap satu program, aku dah habis dah program aku. Untuk minggu depan aku buat lagi satu program. Anda lepas kerja. Kadang-kadang benda ni saya dapat ni jangan sentuh pasal politik dan sensitif. Tapi tak boleh elak daripada situ. Usul dia punya pokok pangkal dia di situlah. Pentadbiran negara kita dan sebagainya. Di situ kita mesti. Ya, Datuk. Pastinya. Datuk, kita dalam situasi semasa ini, kita mempunyai pelbagai latar belakang dan juga bentuk pendidikan nilai yang berbeza nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Cumanya mungkin pendekatan itu pun berbeza nak dibandingkan dengan zaman dahulu. Kita perlu menyantuni pelbagai golongan dan menyesuaikan diri kita dengan situasi jiwa anak-anak muda kita ini. Sebab mereka mahu tampak cool dan semasa. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan, ni contoh analogi yang paling senang. Di luar nampak macam rap yang kita tak berapa nak faham, tapi bila dia dengar lagu di rumah, ada lagu-lagu rock ballad sebagai contohnya, sangat jiwang. Itu salah satu daripada contohnya. Cuma banyak perkara perlu diperhalusi untuk sama-sama kita melihat bagaimana untuk kita pastikan dan tambah baik usaha untuk memperbanyakkan lagi silang budaya dalam seni persembahan di samping usaha pemeliharaan seni budaya ini di Malaysia. Apa pandangan Datuk Ramli tentang perkara ini? Mungkin cadangan untuk yang boleh Datuk Ramli usulkan? Ya, kalau Datuk Ondrego cakapkan betapa susahnya kita nak membawakan pendekatan kepada anak-anak muda kita dengan tarian lagu-lagu asli. Saya fikirkan kalau tarian klasik itu lebih susah lagi kerana dia kita mesti
membuat tarian itu, berlatih mungkin 6 hari seminggu lah. Ya, jadi macam mana kita nak membawakan minat dan ataupun memupukkan angin yang ada semula jadi kepada seseorang anak muda kita supaya berkembang apa-apa saja tarian atau nyanyian yang dia minati dengan secara semula jadi. Ya, itu buatkan satu yang klasik lebih susah. Bukan saja klasik tarian India tetapi klasik joget gamelan ataupun terinai ataupun Chinese opera, lebih susah lagi, ya. Inilah sebabnya saya katakan seperti Dato' Andre katakan, pendedahan dalam pendidikan, pendekatan bagaimana kita nak familiarize, kalau tak kenal tak cinta, begitu, semuanya. Dan saya fikir kadang-kadang there is a disconnect dari artis, scholar dan juga birokrat. Ya, kadang-kadang birokrat nak membuatkan sesuatu tu tak consult dengan artis. Dia consult dengan scholar saja. Jadi scholar ni semua tengok dalam YouTube. Ya, saya fikirkan banyak penari-penari ataupun koreografer dari Aswara sekarang lebih minat tengok koreografi dari YouTube. Bagaimana that it can be transferred into their own system. Jadi jadi pendekatan yang lebih kind of organik yang saya katakan tadi, atau menggunakan silang budaya yang ada di dekat their own backyard tu mereka tak gunakan. Ya, ini semuanya yang saya fikir dalam pendekatan dalam pendidikan saja di Aswara, di sekolah kita mestikan membuatkan satu strategi yang lebih mungkin bawakan expert-expert dari para artis juga untuk memberikan idea-idea yang baru, bukan saja something that you discuss in a conference room. Bring up with us to discuss how we can do that. Saya fikir itu satu daripadanya. Okey, baik. Terima kasih Dato' Ramli. Baik, dan kalau kita ingin gabung jalinkan apa yang sesuai untuk generasi masa kini, tapi dalam masa yang sama elemen yang lama itu perlu juga datang seiring. Maknanya tidak ditinggalkan dan dilupakan begitu saja. Mungkin banyak yang boleh kita belajar juga dari negara-negara luar contohnya, dan kalau boleh Prof kongsikan dengan kita menerusi pengajian dilakukan, pemerhatian yang Prof dilakukan, contoh silang budaya di luar negara yang boleh kita contohi dan aplikasikan dalam seni, budaya dan warisan di Malaysia. Terima kasih saudari acara majlis, moderator, sorry. Saya kira apa yang saya begitu tertarik apa yang disebutkan akhir-akhir tadi oleh Dato' Ramli sebenarnya. Saya nampak inilah yang merupakan satu boleh dikatakan macam bukan missing link lah, tapi agak boleh diperhebatkan lagi, iaitu engagement. Maknanya akademik dengan masyarakat, dengan society secara direct. Maknanya tak bolehlah kata orang tu buat conference sebagainya, and then kemudian itulah engagement. Tak boleh. You have to literally kata orang tu turun ke padang. So I think itu yang dikatakan, dan juga engage juga dengan luminaries such as Dato' Andre dan juga Dato' Ramli. I think itu yang dikatakan menjadi pengajian institusi ni semua sememangnya sepatut jadi macam catalyst sebenarnya, perantara di mana yang kita boleh tacklekan, bukan tackle macam menanganilah generasi sekarang. We have to remember saya begitu tertarik sejak 2018 generasi sekarang ni adalah yang kalau daripada 2018 yang dilahir pada maknanya school leavers ataupun SPM daripada sejak 2018 adalah millennials. Dia semua lahir selepas tahun 2000. Maknanya IC dia semua 00001 dan sebagainya. Okay, dan millennial ni exposure dia
seperti apa yang di-highlightkan, apa yang diutamakan oleh Dato' Ondri dan juga Dato' Ramli adalah apa yang dikatakan screen. Okay, di situ dikatakan kontennya dan sebagainya. So di sini yang kita katakan di mana kita boleh mengorak langkah untuk meet them that way. Bukan sacrifice tetapi untuk menarik minat. Lagi satu yang saya expect engagement ni saya kira banyak pun disuarakan oleh our two tokoh-tokoh kita. Engagement tidak boleh berlaku pada saat fasa terakhir, maknanya habis sekolah 11 tahun sekolah tu baru nama soal-soal nak membuat pendekatan silang budaya dan sebagainya. Ada juga usaha-usaha oleh kerajaan buat masa sekarang ni ada 5 sekolah seni Malaysia that is scattered around. Aswara is working closely with them. Di Sarawak ada satu, Johor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan ini merupakan titik permulaan sebab pelajar-pelajar ini masuk dari umur 13 tahun. Dan dia akan ada di sekolah seni sampai SPM. Sama pendekatan ni sama macam sekolah sukan, maknanya dia buat kurikulum standard dan lepas lunchtime tu dia have dia seni punya subject lah. Dan sinilah dikatakan bagaimana kita boleh memupuk dengan lebih mendalam lagi lah. Penerapan nilai tu saya kira satu yang a big challenge for all of us. Itu tetapi yang saya nampak sekarang ni, maaf ya kalau tersilap cakap ataupun terkasar, saya nampak daripada sesi ini selama ini kan, I think the sharing session oleh tokoh-tokoh kita ni amat menjadi satu model lah bila you share your experiences, anekdote ke ataupun pengalaman dan sebagainya. Ini yang dikatakan yang tiada nilainya, and this one can be shared I think to at all generations. Walaupun kita kata budak-budak sekolah rendah tak faham macam Dato' Ondri tadi katanya, budak tanya apa itu peroncong kan, maybe we can work together, okay, we can show the visual atau video dan sebagainya, okay, to enhance that experience. Balik saya kepada apa yang sebutkan awal tadi Dato' Ramli experiential, maknanya dia perlu experience secara mendalam, immersive, dia kena perlu mesti. Sebab I can feel both your passion. Walaupun kata on screen ni kan, tapi you bayangkan kalau saya duduk sebelah you all semua nanti secara live habis pingsan. Seorang dia dah tu. So imagine guys, so passion ni kita tak boleh katakan nak kata apa orang nak digitalize ke, nak apa ke. It comes out honest and true. Itu yang kita perlu yang saya nampak yang kita boleh menangkap balik. Okay, I think the honesty ataupun integrity di situlah dikatakan nilai-nilai silang budaya boleh berlaku. The technicalities of it seperti macam nak deliver melalui classroom ke curriculum dan sebagainya, itu memang sentiasa berjalan. Tapi I think yang mustahaknya sharing session seperti ini yang adalah begitu mustahak sekali. Saya juga ingin mengambil peluang untuk ucapkan terima kasih kepada penganjur program ni di mana I think satu usaha yang begitu murni objektifnya lah. Saya kira tak terhingga lah. Di sini saya kira saya mohon lepas ni boleh tak saya dapat satu recording juga ni. Sebab ini menjadi asas pada saya untuk mengorak langkah ke masa hadapan. Kalau dari segi the visual arts ada pendekatan saya kira ni old school lah macam Dato' Ondri juga. Saya pun MCE dah. Okay. Ini yang dikatakan learn from the masters. Ya, betul. Jadi diharapkan dengan sesi ini kita dapat banyak belajar daripada pengalaman yang panjang daripada para panel kita yang disebut sebagai tokoh-tokoh yang berpengalaman ini. Baik, dan kita kembali kepada apa yang Dato' Ondri sebutkan di awal tadi mana dia menyebut tentang rap, elemen-elemen kreatif yang dimasukkan untuk menarik minat generasi muda. Dan kalau kita melihat sekarang ini, elemen seperti ini tradisional ataupun seni persembahan lebih kepada kontemporari mengikut perubahan zaman juga masa. Jadi adakah gabungan seni kontemporari dan seni persembahan tradisional ini akan menggugat keaslian seni persembahan tradisional tersebut, Dato', ataupun ia sememangnya perlu untuk digabung jalinkan demi menarik generasi dan minat generasi muda kita ni terhadap seni persembahan tradisional Malaysia. Dato'. It's very subjective lah sikit nak cakap pasal tu kan. Kalau saya ambil satu contoh, kalau kita dengar lagu-lagu Melayu asli zaman dulu lah, dia ada rebana, gendang, biola, accordion. Saya rasa drum set pun tak ada masa dulu.
itulah dia punya asal-usul dia lah. Lagu-lagu accordion, viola dan sebagainya. Tapi bila saya menyanyi lagu Mas Merah dalam pertandingan Akhir Bakat TV, saya gunakan 70 piece orkestra artinya. Alat yang tulen lagu-lagu untuk lagu Melayu asli satu je dalam rebana. Pada saya itu satu usaha yang boleh kita buat untuk kita menggabungkan lagu-lagu baik pun tarian dari segi muzik dan sebagainya lah untuk menarik perhatian ataupun menarik minat anak-anak muda kita atau generasi yang akan datang untuk untuk lebih cenderung. Dulu dia kata rebana dan itu tu aku dengar pun aku dah mengantuk. Kita tengok pun tarian moden sekarang ni, tarian-tarian asli, tarian-tarian tradisional. Ada dimasukkan gerak-geri yang moden sikit. Asalkan dia tidak mencacatkan yang asli, yang asal. Itu jugalah dalam lagu-lagu asli dan sebagainya. Jadi macam berbalik semula saya cakap tadi, kalau kita tak dedahkan macam ni, orang tak tahu. Ingat lagu asli itulah rebana, gong, biola dengan accordion. Tak ada tarik minat. Jadi ada usaha-usaha yang dibuat. Saya rasa orang B pun dia punya tarian pun, saya ingin nak tengok tarian dia sekarang lah, sama macam dulu. Mungkin ada gerak-geri yang a bit, boleh kata contemporary, diselitkan. Just to attract, nak tarik minat pada orang muda. Jadi tak ada tu klasikal sangat. Memang kalau kita macam orang Malaysia kata, benda yang klasikal, siapa boleh buat tu, tak heran lah kau punya lagu-lagu yang itu, tarian-tarian yang moden ni, you boleh buat traditional punya dance ni, you tak kata dia punya asas je lah. Macam orang boleh nyanyi, boleh main lagu-lagu klasik zaman dulu kan, Chopin dan sebagainya, Mozart dan sebagainya. Kalau you boleh main tu, you boleh main lagu-lagu moden. Kalau you boleh nyanyi lagu klasikal, lagu-lagu moden ni tak berapa susah lah. Boleh gitu. Jadi ini mungkin bertelingkah dengan industri hiburan dan sebagainya. Adakah boleh kalau dibuatkan album ke, dibuatkan video ke, dapat sambutan tidak? Kerana perbelanjaan wang untuk menghasilkan album-album ataupun video ni perlu dapat hasil dari pelaburan mereka kan. Jadi saya rasa asalkan kita tak lari daripada asli. Banyak lagu-lagu asli, bukan lagu-lagu asli saja. Saya bagi satu example lagu-lagu Getaran Jiwa oleh Ramli. Kan kita ni Getaran Jiwa. Jangan lari daripada, jangan ubah-ubah orang tu punya lagu. Dia masuk Getaran Jiwa, di rap-rapkan ke apa tu, mesti you kill the song. Lagu tu boleh kita tarik suara. Saya bagi satu example yang paling baik sekali. Masa saya kecil-kecil dulu, saya suka, masa dulu TV tak ada, saya suka ikut pertandingan lagu-lagu Melayu asli di radio. Masa tu di radio, dia panggil bintang radio lagu-lagu Melayu asli. Dia menghasilkan artis-artis seperti Taufik Haji Ali dan sebagainya lah, Kak Mairah Noh, Rosi Acik dan sebagainya. Masa dululah ramai lagi yang ada. Masa dulu-dulu, dia punya pertandingan, lagu wajib adalah satu lagu saja. Kalau tahun ni, dia kena nyanyi lagu Makan Sirih, ataupun, for example, lagu Bunga Tanjung. Bunga Tanjung tu, kalau ada 10 peserta yang sampai ke peringkat akhir, semua kena nyanyi lagu Bunga Tanjung. Dan satu lagu langgam. Lagu langgam boleh pilih apa lagu. Kenang Daku dan Doamu ke, Selamat Tinggal Bunga ke. Itu lagu termasuk dalam lagu langgam Melayu kita lah. Tapi ada asli dia sikit lah. Tapi lagu asli tu lain satu lagu.
Kalau 10 peserta tu semua kena nyanyi lagu-lagu Melayu. Yang anehnya, yang seronoknya, bila kita dengar 10 orang penyanyi, peserta nombor 1, 2 sampai 10, tiap-tiap orang nyanyi lagu yang menyampaikan lagu Bunga Tanjung tu, ada gaya dia sendiri. Itu yang dia punya special daripada saya. Masa saya kecil-kecil, saya ambil pensel dengan kertas tulis. Si Anu, saya bagi berapa markah. Si Anu, saya bagi berapa markah. Saya buat sendiri konon-kononnya lah. Jadi ijaz. Lepas tu bila keputusan, ya Rabbi, betul. Ada yang betul. Yang dia dapat bodoh, alamak, dia patut dapat 3, dia dapat 2 pula. Macam tu dia punya. Jadi bila kita dengar lagu Bunga Tanjung, yang Bunga Tanjung. Bungalah Tanjung dari utara. Peserta nombor 1, nombor 2 pula nyanyi Bunga Tanjung, tapi lain style. Tak salah. Dia tak lari daripada asli dia tu, tapi dia punya lenggok, dia punya idram dia, tajwid dia lain sikit. Mungkin dia Bungalah Tanjung dari utara. Dia lenggok sikit je. Tu menunjukkan dia punya keistimewaan tiap-tiap di antara satu peserta dan satu peserta. Pengadir pun pening kepala. Semua bagus. Tak tahu mana yang kita nak bagi hadiah nombor 1 ni. Jadi itulah dia. Jangan lari daripada kita punya keaslian itu. Ya. Jadi yang paling penting adalah untuk kita beradaptasi juga dengan situasi semasa, namun tidak lari daripada keaslian yang memang menjadi satu elemen penting dan nilai yang perlu dikekalkan sampai bila-bila. Baik, dan kita melihat pula daripada satu perspektif yang lain pula, seni persembahan itu sebagai komoditi yang berpotensi. Datuk, adakah warisan seni persembahan dan silang budaya itu dilihat sebagai satu komoditi yang berpotensi, yang dilihat sebagai satu bentuk pengkomersialan yang boleh menghasilkan permintaan dan juga penawaran? Ya, semestinya. Tapi ini satu soalan yang saya kadang memang saya tahu ini, the best artist mesti ada dia punya commercial pool, supply demand curve. Jadi untuk saya ini, tapi ini satu persoalan yang bukan untuk saya tetapi untuk arts brokers. My concentration, saya punya konsentrasi ialah untuk membuatkan satu yang excellent. Ya, jadi macam mana kita nak menaikkan itu mungkin saya juga dapat memberikan strateginya, tetapi ini arts administrator, arts management yang sepatutnya mencarikan cara. Tapi kita mesti unik, seperti juga Dato' Andre Go cakap, sekarang there is a paradigm shiftnya terlalu besar, tak macam masa dulu juga. Tetapi untuk saya, you must know the rule before you break it. Kalau kita buatkan sesuatu benda itulah, jadi kita tak boleh masuk je, keluar masuk macam-macam, buat apa yang kita nak buatkan. Jadi satu daripadanya kita mesti unik. Jadi kalau kita nak buat modern atau contemporary, untuk saya kita kena redefine dalam konteks tradisi kita. Ya, satu tradisi itu tak statik, dia dynamic. Ya, jadi mesti dalam perubahan zaman, perubahan masa, benda tu macam mana tradisi itu diperkembangkan, digunakan akan bertukar, ya. Tetapi dalam konteks macam mana dia punya esensnya, yang seperti Dato' Andre Go cakap tadi, mesti ada, ya, or else it goes out of the sastranya lah, kiranya. But apa yang Puan Hani cakapkan tadi, ya, commercial, tapi kita mesti ada unik. Mengapa kita mesti copy K-pop? K-pop itu
ada it's interesting untuk kita juga kerana mereka dah membuatkan their own contemporary tradition of K-pop. Macam-macam lagi lah, bukan saja dalam segi persembahan music ataupun vokal, tetapi macam-macam lagi. Korean culture, arts and culture dah meninggi betul ya dengan ekonominya. Itu kita boleh commercializekan apa-apa selagi kita ni adalah satu kesenian yang unik, yang orang lain suka, yang dynamic, yang berubah. Tapi kata Dato' Andre itu, kalau kita mesti juga eksperimen. Kalau kita tak suka, kita buangkan. Jadi kita mesti jangan kata oh ini tak boleh buat, ini tak boleh buat. Biarkan dia buat, tetapi ada orang yang mengatakan yang ini kita tak berapa suka. Dan secara natural way kita tak gunakan lagi. Kalau dia nyanyikan getaran yuan ni tak macam-macam ke apa kan, boleh, tapi kita tak gunakan lagi ya. Dalam 2-3 kali kan kita masih lagi sukakan P. Ramlee dengan dia punya simple, tak payahlah lagi dengan 70 instrument, you know. Just a simple instrument untuk lagu-lagu asli itu lebih bagus daripada banyak instrumen for me. Ya, baik. Tapi walau apa pun sekali, yang paling utama adalah usaha ini lakukan ini sudah pasti tidak semudah untuk kita memetik jari je terus berbunyi. Jadi apakah cabaran yang dihadapi untuk mengadaptasikan karya seni yang berupa seni tradisi dalam arus perkembangan pasca moden dekat ini yang dilihat sebagai satu cabaran kepada penggiat seni maupun industri kreatif untuk sentiasa berjuang untuk melestarikan seni dan budaya? Prof, ada jawapannya, Prof? Ini yang susah ni jawapannya. Mungkin saya boleh cuba untuk memberi sedikit apa yang dikatakan bayangan lah, apa yang saya telah pun dapat kata orang tu aura daripada tokoh-tokoh kita sekarang ni kan. Saya kalau boleh, jika diizinkan di sini ya, untuk kata tu nak dibuat satu rumusan lah ya. I think integrity dengan the essence of kita punya heritage tu, baik dari segi seni persembahan ke menyanyi lagu asli dan sebagainya, itu yang kita perlu fahamkan ataupun mendalami dahulu. Only then we can actually look into apa yang kita nak, kalau orang zaman-zaman saya dulu kata nak modify. Tetapi elemen yang Dato' Ramlee bagikan tadi betul tu. I think experimentation tu memang adalah satu pendekatan yang harus kita pergiatkan lagi sebenarnya, eksperimentasi. Di mana only daripada situ kita boleh find out, kita boleh discover, kita dapat menjumpai apa yang dikatakan what works and what doesn't work melalui itu. Kalau kita duduk tak buat apa pun susah juga mengeluarkan, sebab I tahu Dato' Ramlee pun ahli akademik ni memang terkenal dengan retorik. So kita cuba di Asmara ni, kita cuba we take that away, we try to go into the practice of it juga, the performance dan sebagainya, the essence dia lah, saya kira essence dan juga integrity-nya. Apabila kita fahami ataupun dapat mendalami di situ kan, I think your experimentation semua takkan kata orang tu tersasar ke mana jua pun. We might produce mungkin a new art form. Itu yang dikatakan contemporary apabila kita membuat pendekatan baru. Boleh menimbulkan satu art form yang baru. Tapi ini saya kira memang akan mengambil masa, but saya memang seorang yang optimis. Dalam bidang kita perlu. Perlu, dan saya sentiasa menggalakkan para pensyarah dan juga pelajar-pelajar kita untuk sentiasa eksperimentasi dan sebagainya, melihat seperti apa yang Dato' Andre sebutkan tadi. Kalau ada certain set of instruments, tetapi ada pula backupnya dengan sorry Dato', saya ingat tadi 60-70 piece orchestra ya. Ini kita dapat lihat result dia macam mana. So itu yang dikatakan, dan nak kata fusion pun mungkin tak tahulah sekarang punya bahasa kan. Tapi nak menjadikan satu itu contemporary, sebab saya balik kepada itulah generasi sekarang ni semua, millennial semua. Tapi saya kira ada juga yang saya nampak dalam kalangan pelajar di Asmara ya, there is a growing trend of students yang minat untuk kumpul balik rekod.
Dia cari balik turntable. Ya. Okay, dia cari balik, kebetulan pun saya dah tengok dalam ni, memang dia cari balik yang RTM keluarkan. Bakat 72. Ya. So kenapa tu? Sebab semangat ingin tahu tu kita telah pupuk. Dan saya kira ini menjadi satu titik permulaan lah yang dikatakan I'm forever the optimist lah. Saya perlu lihat dari segi itulah. So apabila ada kesedaran ataupun minat pada situ, kalau kita pergi I think 1-2 mall ataupun dipanggilkan apa pasar karat semua kan, dia tengok banyak rekod-rekod semua dan sebagainya. Itu hanya satu satu aspek yang kecil saja, tetapi golongan muda ni telah pun start untuk mendalami. Sebab dia bila muda ni dia curious, dia ingin tahu, ingin belajar. Jadi itulah yang kita boleh dikatakan kita sebagai senior ataupun akademik tap kepada situ untuk melihat, untuk memberi rangsangan kepada generasi ini untuk move forward. I think they just need to be pointed the right way. Jikalau saya boleh gunakan itulah. Tetapi itulah bila kata the right way pun ni, this is 2022, macam-macam dikatakan the right way lah. Tapi mungkin tu forum yang lagi satu kot. So di sinilah saya pause dulu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi itu dia. Dan kalau tadi kita bicarakan mengenai cabaran kepada penggiat seni dan juga industri kreatif, Dato' Andre, jadi bagaimana pula dengan peluang kepada penggiat seni kita dan industri kreatif dalam mempergiatkan seni persembahan tradisional? Pangkalnya apa matlamatnya kan? Matlamat macam satu syarikat ke apa matlamat dia nak buat ni untuk free ke apa? Percuma ke macam mana kan? Atau nak dapat balik dia punya pelaburan dia, nak dapat balik dia punya keuntungan pelaburan dia atau apa? Jadi macam Dato' Ramli cakap, saya kena eksperimen, tapi eksperimen is very costly. Kita nak kena ada staff, nak kena ada music, kena ada skrip dan sebagainya kan. Jadi itu makan belanja yang banyak. Siapa patut buat benda ni semua? Dulu kan, siapa dia? Lepas tu, bagi orang tahu yang benda ni boleh jalan, boleh berlaku. Dan ada orang-orang yang betul-betul minatkan seni, sokong dengan tanpa hati yang berbelah bagi. Demi untuk seni. Pokok pangkalnya untuk seni lah. Kalau nak untuk bagi jabatan-jabatan yang tertentu, yang bertanggungjawab, untuk saja lepaskan kerja jalan ni, dapat satu program dah. So, buat satu program. Untuk mereka yang betul-betul nak berkorban, nak memperhambakan diri demi untuk seni dan budaya, sangat susah dan sangat kurang orangnya. Jadi kami ni penggiat-penggiat seni, berapa keratlah tinggal lagi yang betul-betul kita ni dengan tidak ada ingat imbuhan, anugerah dan sebagainya. Ramai kawan-kawan saya yang patut boleh dapat anugerah satu daripada saya. Saya ni nowhere lah kalau nak compare dengan yang lepas-lepas yang dah tak ada bersama kita. Sekalipun macam itulah. Jadi saya balik sikit pasal lagu-lagu Melayu asli ni. Tadi saya terlupa mencelah balik, bosan balik lah. Apa yang kita istilahkan lagu-lagu Melayu asli, seni budaya kita yang tulen. Macam mana kita nak iktirafkan satu lagu tu adalah lagu Melayu asli? Ada di antara kita tahu tak? Tak ada. Satu lagu Melayu asli yang saya tahu, kalau nak kenal betul-betul itu dah lagu Melayu asli, kita tak tahu siapa dia punya pencipta dia. Siapa dia punya pencipta lagu Melayu asli. Pantun dia tak apalah, boleh kita pantun lagu Melayu asli ni, bolehlah kita buat pantun baru. Lagu Mas Merah saya tu original dia bukan pantun macam tu kan. Boleh kita tahu. Sama juga macam Dunan Sayang, lagu dia sama tapi pantun dia. Tapi siapakah penciptanya lagu Mas Merah? Lagu Seri Banang, Nasib Panjang,
makan sirih, bunga Tanjung, Kuala Deli. Siapa pencipta dia? Itu satu-satu caranya kita nak kenal lagu tu lagu Melayu asli. Selain daripada tu, kita tak kisahlah siapa yang penyanyinya dulu tu. Kita dapat tahu, kita tahu. Kadang-kadang suaranya bagus. Kita macam Prof cakap tadi, orang cari lagu-lagu lama. Rekod-rekod lama, piring hitam. Zaman dulu, 78 RPM. Bila jatuh pecah. Masa saya belajar cuma lagu-lagu dalam tu lah. Kuala Dili semua saya belajar daripada rekod yang lama tu. Ya? Jadi, saya dah balik pula daripada cerita lain. Jadi apa kata Hani tadi, tolong itu balik semula. Oh, okay. Dan kita nak tahulah bagaimana pula dari segi peluang kepada penggiat seni dan industri kreatif dalam mempergiatkan lagi seni persembahan tradisional ni, Dato'. Itulah dia, mula-mulanya niat yang ikhlas lah. Dia orang mesti ikhlas. Buat ni kerana apa? Kena tanya di sini. Kalau nak buat kerana keuntungan, dapat duit, tak payahlah. Tak salah. Kalau kita kena jadi hamba seni. Saya masa kecil tak pernah nak fikir masuk TV ke, keluar TV ke atau jadi popular ke. Tak ada terlintas langsung dalam hati yang saya akan berhijrah ke Kuala Lumpur 17 bulan Julai tahun 1969. Ini dah berapa 50 tahun saya masuk pakai TV, sorry ya. Ulang balik. 19 bulan 10 tahun 1972. Genap 50 tahun menyanyi di RTM 1972. Jadi kalau nak dapat imbuhan, nak dapat keuntungan, tak payahlah pada saya. Kalau nak buat, mesti daripada ikhlas. Jadi macam Datuk Ramli cakap tadi kan, daripada situlah kita benda yang ikhlas ni, dia ada dia punya, kata orang, Tuhan tengok lah, dia pandang dia ni betul ikhlas. Ramli sampai ni jam, masa dia hayat dia habis pun dia tak jadi kaya raya juga, tapi orang kenang. Dia betul-betul memperhambakan diri. Jadi susahlah nak cakap benda ni, ya. Penggiat-penggiat seni kata dia nak buat, okey dah tak apalah. Aku tak untung pun tak apa, tapi aku buat kerana aku cinta. Daripada situ, kalau nasib dia baik, ada rezeki, dapatlah imbuhan daripada dia punya susah payah dia dulu. Itulah saya. Yang penting sekali, pihak-pihak yang berkuasa, yang bertanggungjawab boleh memberi bantuan dari segi apa juga, daripada pendedahan melalui TV dan sebagainya. Saya rasa Aswara tak sangat popular tu. Tak ramai yang tahu. Prof, saya dulu pun tak tahu pasal. Kena bagi sikit rebranding and sorry bukan menghajar. Bagi orang tahu adanya Iswara ni, inilah tugas-tugas kami. And then kena buat program, show ke apa ke, mendedahkan Iswara. Oh, ini Iswara. Bagusnya Iswara ada buat ni. Jadi selain daripada tugas-tugas yang dijalankan sekarang ni, memang baguslah. Jadi kita kena, saya rasa Iswara kena lebih more aktif, masuk keluar dalam sikit. Ya, keluar sikit. Proaktif sikit, masuk sikit, dedahkan adanya wujud Iswara, inilah kami. Saya rasa itu satu jalan baik. Ya, baik. Jadi perlu seiring juga dari segi aspek pengkomersialan itu perlu hadir, maknanya tidak hanya melakukan sesuatu, mengangkat apa yang diusahakan dalam mengangkat industri kreatif dan juga persembahan tradisional, tetapi juga perlu mendedahkan diri, mengkomersialkan diri untuk dikenali supaya ramai yang tahu dan minat. Tak adalah nanti ada dialog-dialog seperti mana yang Datuk Andre sebut tadi. Keroncong tu apa? Kita tak mau macam tu untuk generasi yang seterusnya. Jadi apa harapan daripada Datuk Ramli sendiri yang merupakan sebagai tokoh warisan kebangsaan orang hidup wakuh dalam mempertabatkan dan memelihara silang budaya seni persembahan ini? Ya, silakan. Lebih efektif. Jadi saya fikirkan ataupun the national cultural policy kita kena mesti more inclusive. It has to take, dia kena ambilkan semua the rich
arts and culture the whole dari Malaysia, ya. Jadi I feel that we have to be inclusive dalam sekolah pendidikan kita. Kita mesti beritahu kepada all the other areas yang daripada permulaan lagi kita mesti memupukkan this perasaan kebangsaan untuk memetabatkan lagi silang budaya di semua level. I feel this important. Jadi kita tak boleh untuk ikhlas apa-apa kepada individu, tak apa. Tetapi untuk menyeluruhkan lagi, kita mesti dapatkan the national cultural policy yang lebih inklusif daripada apa yang ada sekarang. Dan satu daripada problemnya ialah apa ni yang saya fikirkan kadang-kadang dalam idea apa yang patut dan apa yang tak patut, di mana ciri-ciri keugamaan kita yang mengatakan ini tak boleh, yang ini silat ini ada kebatinan ataupun ada pemuja buka panggung tak boleh, ini semuanya saya fikir yang akan will pull down the sense of kadang-kadang kita mesti pandai menguatkan kebatinan, bukan kita nak memuja-muja. We are just consecrating the space. Kita memberikan ruang itu sebagai satu yang special. Dalam tarian tradisi ini mesti ada. Ya, kita bukanlah nak memuja-muja tuan yang lain ke, ini bukan. Dalam konteks metafora sekarang, kita hanya nak memberikan ruang itu sebagai satu special. Kita tak boleh buatkan ruang itu seperti biasa, ya. Kita tak boleh katakan ini macam dapur ke. Jadi walaupun kita membuat sesuatu tradisi dalam ruang, dalam bilik apa-apa bilik pun kita mesti adakan itu, ya. Dalam tarian klasik India, dalam muzik apa kan, kita mesti to consecrate the space. Okey, baik. Terima kasih Datuk Ramli. Walau apa pun pokok pangkalnya sekarang adalah untuk meletakkan seni tradisi untuk terus gah, perlu sentiasa diikhtiarkan, perlu diusahakan. Dan antara yang diusahakan adalah seperti contoh webinar yang kita langsungkan pada hari ini yang diusahakan oleh Jabatan Warisan Negara. Tapi dalam masa yang sama juga, dalam erti kata yang lain, perlu ada usaha untuk mempopularkan dan mengkomersialkan seni persembahan tradisional dalam mendepani gelombang persaingan budaya popular dari negara luar yang dilihat semakin menenggelamkan budaya seni tradisi kita sendiri. Jadi diharapkan banyak usaha yang akan dilakukan selepas ini tidak terhenti setakat ini sahaja, mana bagi bidang pendidikan itu sendiri perlu dipergiatkan lagi dengan mendedahkan nilai-nilai asas kesenian tradisional itu bermula dari peringkat sekolah supaya agar mereka dapat meneruskan perjuangan itu dan sampailah ke bila-bila masa sekalipun. Walaupun ada elemen-elemen yang baru, moden ada, tetapi keaslian itu tetap akan dapat dikekalkan sampai bila-bila. Apapun, kita ucapkan terima kasih kepada keseluruhan ahli panel kita bersama kita pada waktu ini dalam sesi webinar Silang Budaya dalam Seni Persembahan Tradisional, berkongsi pandangan, kepakaran, pengalaman masing-masing, semuanya dibawakan, dihimpunkan dalam sesi 2 jam webinar kita pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada panel kita, Profesor Teknologi Dr. Ruslan Abdul Rahim, Rektor Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara. Kita juga ingin ucapkan terima kasih Datuk Rodrigo, penggiat seni, dan juga Datuk Ramli Ibrahim, Warisan Kebangsaan Orang Hidup WAKOF bersama kita pada waktu ini. Terima kasih atas masa yang diberikan dan diharapkan dengan segala apa yang dibawakan, kesimpulannya dapat kita bawakan ilmunya yang bukan hanya terhenti setakat ini tapi disebarkan kepada semua. Dan tahniah kepada keseluruhan peserta-peserta untuk webinar pada kali ini kerana ini menunjukkan anda betul-betul mahukan dan minat itu untuk memperjuangkan seni persembahan tradisional Malaysia. Sampai di sini saja webinar Silang Budaya dalam Seni Persembahan Tradisional yang dianjurkan oleh Jabatan Warisan Negara. Saya Hani Hamid. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.